Hello World, selamat kembali ke episod 5 siri video Asas Pangkalan Data. DBMS wujud untuk membantu kita mengurus data. Ini adalah antara operasi yang kerap kita lakukan dengan DBMS. Masukkan data, keluarkan data, padamkan data dan kemaskini data. Semua perisian DBMS boleh berinteraksi dengan pengguna melalui bahasa pengaturcaraan SQL. Bahasa pengaturcaraan SQL ataupun Structured Query Language merupakan satu bahasa pengaturcaraan khas dicipta untuk pangkalan data. Pangkalan data hanya akan faham arahan dalam bentuk SQL. Jika ada laman web yang ditulis dengan PHP ingin berhubung dengan pangkalan data, PHP juga perlu gunakan sintaks SQL untuk berkomunikasi dengan pangkalan data tersebut. Untuk video ini, kita akan belajar kod SQL yang paling mudah, iaitu akses kepada data. Dalam SQL, akses data boleh dilaksanakan dengan kod arahan select. Dalam bentuk paling asas, sintaksnya begini. Select attribute 1, attribute 2, from nama jadual. Dalam sesuatu aturcara SQL, simbol ini mesti diletakkan pada penghujung aturcara untuk menyatakan aturcara tersebut telah habis ditulis. Mari kita cuba dengan pangkalan data kita. Tekan Query Design. Pilih jadual yang hendak diakses. Anda boleh pilih satu atau lebih dari satu jadual. Kemudian dalam View, tekan SQL View. Anda akan nampak aturcara SQL di sini. Untuk cubaan ini, kita akan akses semua rekod dalam student. Kita boleh guna simbol bintang untuk memberi maksud ke semuanya. Jadi, typekan select bintang from students. Ini bererti paparkan semua atribut untuk semua murid dari jadual students. Selepas itu, tekan Run. Anda akan nampak keputusan query anda dalam tertingkap Query 1. Cuba select Gender from Student. Anda akan nampak hanya laju gender atau jantina sahaja yang akan dipaparkan. Okey, jom kita cuba pernyataan SQL yang lain. Kali ini kita akan cuba pilih murid tertentu sahaja. Contoh sebelum ini, paparkan atribut dari semua murid. Tetapi realitinya, kadang-kadang kita mungkin perlu memilih subset daripada set data kita. Untuk tujuan itu, kita boleh gunakan select where. Sintaksnya begini. Select attribute 1, attribute 2, from nama jadual, where syarat yang perlu dipenuhi. Kita boleh cuba yang ini pula. Select student name, from student, where gender equals F. Ini bermaksud pilih nama murid dari jadual student untuk merekod di mana gendernya sama dengan F. Dengan ini, kita boleh paparkan nama semua murid perempuan dalam sekolah. Kita juga boleh tambahkan logic operator di bahagian where. Contohnya, kita hendak dapatkan guru perempuan yang mempunyai 3 tahun pengalaman mengajar. Kita boleh dapatkan maklumat ini dengan aturcara berikut. Select teacher name, from teacher, where years of service equals 2 and teacher gender equals F. Dalam kod ini, SQL akan memaparkan rekod yang memenuhi syarat logik kita. Selain operator logik AND, kita juga boleh gunakan logic operator OR, iaitu mencari rekod yang memenuhi salah satu syarat yang ditetapkan. Contohnya, dalam kod aturcara berikut. Select teacher name, from teacher, where years of service equals 2 or teacher gender equals F. Perisian akan memaparkan rekod yang memenuhi syarat 2 tahun berkhidmat ataupun guru perempuan ataupun rekod yang memenuhi kedua-dua syarat. Kita juga boleh susunkan hasil query kita berdasarkan syarat yang ditetapkan. Bayangkan jika anda ingin mendapatkan data semua guru perempuan dan susunkan hasil query dengan urutan menaik. Kita boleh gunakan kod arahan berikut. Select attribute, from nama jadual, where syarat. Order by susunan ASC atau DSC. ASC bermaksud ascending, iaitu tertib menaik, manakala DSC bermaksud descending, iaitu tertib menurun. Typekan hasil query ini dalam Microsoft Access anda. Select teacher name, from teacher, where teacher gender equals F, order by years of service ASC. Aturcara ini akan memaparkan rekod nama guru dari jadual teacher di mana jantina guru itu adalah perempuan. Paparkan rekod mengikut jumlah tahun perkhidmatan mengikut tertib menaik. Okey, untuk video ini kita dah pun menjalankan query terhadap pangkalan data.
Dengan ini, siri asas pangkalan data kita sudah tiba ke penghujung. Siri ini adalah untuk memberi pengenalan kepada konsep pangkalan data dan menggalakkan anda untuk memikirkan cara untuk mereka bentuk suatu pangkalan data. Pada penghujung siri, kita diperkenalkan dengan perisian DBMS, Microsoft Access dan juga bahasa pengaturcaraan SQL yang digunakan untuk berurusan dengan pangkalan data. Jika anda berminat, anda boleh cari di Google cara untuk menghasilkan aplikasi pangkalan data dengan menggunakan Microsoft Access. Terdapat pelbagai feature di Microsoft Access yang mudah tetapi amat berkuasa. Contohnya, mencipta borang memasukkan data, menghasilkan laporan, menghasilkan antarmuka mudah bagi interaksi dengan data dan sebagainya. Itu sahaja daripada saya dan saya berharap kita boleh berjumpa lagi pada siri video yang akan datang.